Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tammim bi khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, hormati, terima kasih kepada Kekanda Ustaz Azhan Ishaq selaku pengerusi majlis pada malam ini, yang saya kasihi ketua-ketua sektor pertanian negeri Perak, yang mana tidak dapat saya nak sebutkan nama semua yang ada jawatan, tidak niat merendahkan seseorang pun. Juga yang saya kasihi seluruh jemaah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang, ayah-ayah yang hadir pada malam ini, yang turut serta bersama bermula dari petang tadi, tahlil, iftar, salat berjamaah, dan kita dapat pula sekali lagi berhimpun dalam majlis ilmu. Majlis ini nama dia majlis zikrullah, majlis yang tidak ada nawaitu yang lain kecuali untuk mengingati pada Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah, pada malam ini seperti mana yang disebutkan, kita meneruskan daurah kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, iaitu tanda-tanda kiamat yang kecil. Perlu kita perfaham yang pertama sekalinya, kita adalah umat Nabi yang akhir zaman. Nabi kita adalah Nabi akhir zaman, dan kita pula adalah umat akhir zaman. Bila sebut umat akhir zaman, Nabi akhir zaman, pasti kita ini akan berada pada fasa yang dinamakan tanda-tanda kiamat. Peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, tanda-tanda berlakunya kiamat itu sendiri. Jadi malam ni insya-Allah saya pun tak mau ambil masa yang terlalu panjang memandangkan semua keletihan. Saya yakin semua yang hadir hari ini tak tidur daripada sahur tadi. Saya tidur dah atas kereta tadi pasal ada orang tolong bawa. Kalau saya bawa saya tak tidur dah. Tapi tidur pun orang panggil tidur tak nyenyak. Biasalah, saya lagi telefon bunyi, saya lagi macam-macam. Saya faham yang mai malam ni pula semua adalah ahlul ibadah. Malam ni nak tidur awal, esok nak bangun kiam mulai. Kan? Jangan time untuk bila selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad insyaallah esok mai lain. Jangan insyaallah esok mai lain sudah. Esok kiam mulai. Jangan mai lain, kiam mulai. Baik. Alhamdulillah, pada malam ni kita buka pada hadis yang ke-22. Saya Ustaz sebut tadi 22. Cek balik. Ke satu balik. Jenuh kampui. 22 Hadis yang ke-22. Betul? Saya nak apa ini? Muka surat 51. Baik. Saja nak tengok ni pun ni ada kitab ke tak ada kitab. Kan lena dah apa? Ada yang lena dah kan? Tak ada yang nak. Ada yang tak dapat lagi ke? Ada dah? Semua dapat dah, insya-Allah. Yang tak dapat ni dengar dan hafal. Saya kena terpaksa tengkok saya ni pendek ya. Terpaksa panjangkan kerana kiri kanan semua ada orang. Semua ada penjuru-penjuru ya, masya-Allah. Al-maklumlah ibu-ibu, solat itu tiang agama. Maka lepas solat, tiang agama pakai cari tiang lah tu. Biasalah. Kita ni akhir zaman. Nama apa akhir zaman? Itu dah.
Tajalah melawak sikit nama mana, tak ada masalah Depa kata, ustaz cakap pandai lah, ustaz boleh sandak, kami tak boleh sandak, orang haji. Buat orang takkan saya nak duduk diri kot. Depa sedia kerusi, mahal pula tu. Boleh sandakkan. Kerusi ni jarang dapat ni, saya dapat first time duduk rasa nak Allah nikmat. Baik, hadis yang ke-22. Orang yang berpegang dengan agamanya, iaitu agama Islam, seperti memegang bara api. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidhi 'alal jamri. Akhrajahu at-Tirmidzi atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi hadis malam ni matan dia pendek Ya'ti sampai jamri pendek Kalau nak suruh saya habiskan 5 minit boleh. Baca habis Tapi kita main ini bukan nak mendengar bacaan, tapi kita nak mendengar huraian. Insya-Allah mudah-mudahan ada keberkatan. Baik, pertamanya kita tengok dahulu erti daripada hadis yang dibacakan tadi. Pertamanya daripada Sayyidina Anas ibn Malik. Anas tu ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Anas bin Malik. Siapa dia Anas bin Malik? Jadi saya cerita sikit anak. Saya mengaji hadis ni dengan guru saya, Ustaz Dr. Abdul Somad Indonesia. Semua kenal belaka Ustaz Somad kan. Jadi cara dia ajak kami mengaji hadis, bila nak baca hadis tu kita tak boleh tinggalkan sahabat yang meriwayatkan hadis. Itu adab. Kan? Kalau kita hari ni buka surat khabar, novel, kita nak tahu siapa yang menulisnya. Hari ni kita ngaji hadis, kita nak tahu siapa yang bagi tahu kat kita melalui Nabi. Anas bin Malik. Anas bin Malik ini seorang khadam Nabi. Macam mana boleh jadi khadam? Khadam ni pembantulah kalau bahasa kita. Bermulanya dia ni diceritakan ringkaslah. Waktu Nabi berhijrah ke Madinah, disebutkan Anas bin Malik ni dia duduk di atas pokok, duduk mengendap Nabi masuk Madinah. Budak kecil. Anas bin Malik ni budak kecil. Budak kecil ni satu hari Nabi dah masuk ke Madinah, mak dia mai jumpa Nabi. Penduduk Madinah ni orang gelak, penduduk Ansar. Nabi dan sahabat Nabi dari Mekah orang gelak Muhajirin. Itu jelas dah, saya ringkas sikit-sikit lah. Jadi kita pemaklum, yang berhijrah dari Mekah tu semuanya mai hijrah tanpa bawa sikit bekal pun. Maksudnya apa? Puak-puak Abu Jahal sekat mereka, hampa nak pi juga boleh, hampa tak boleh bawa sekupang pun, bahasa mudah kita. Pi hampa ya. Kalau hari ni kita main Kota Raja, hari ni bawa macam-macam. Orang perempuan bawa alat makeup, cermin, bedak, contoh kan. Orang lelaki bawa lah apa? Handphone, minyak wangi sikit, minyak tar, contohlah, ringkas-ringkas lagu tu lah. Tapi penduduk Mekah ni nak pi Madinah, sekat semua harta dirampas. Pi hampa saja. Sampai Madinah, penduduk Madinah ni mereka berhati mulia, mereka semua bakat nak bagi kat orang Muhajirin. Bakat kata mai. Hampa main tempat kami. Nah, sehingga kan disebutkan seorang sahabat yang mai dari Mekah tak bawa isteri. Maksudnya isteri dia tak mau ikut Nabi. Mai di Madinah ada seorang sahabat, isterinya 2. Betapa mulianya hati mereka, siap bagi terak kawan dia yang Muhajirin mai hijrah Mekah. Lah ni aku tahu hang tak buat bini hang tak mau ikut hang. Hang nak mana tu bini aku cerai dia. Tu dia, dahsyat dak ibad. Kita betul. Hang mai tidur rumah aku, hang duduk dalam bilik tu senyap-senyap, yang ada pula mi dapat aku suka, tak ikan tu jumpa bini aku, hang kacau lagi. Kita hidup tak senang. Kalau boleh kita buat bilik bertumpangan ni luar daripada rumah, duduk seketui tang tu, jangan duduk kat rumah aku. Kita risau. Hati kita ni, kita buat hati pun tangka buruk, kawan kita pun hati jenis buruk juga. Dua tak boleh percaya. Tapi sahabat Nabi dah, mai pilih hang nak A ke B. Punya nak bagi ni.
Aku nak biar, tak apa. Aku ceraikan dia. Sampai masa kahwin dia. Tu dia hebat lah. Tu Madinah. Anas bin Malik ni budak kecil lah. Mak dia main ni dekat Nabi, wahai Rasulullah. Maklumlah orang lain bakal bagi macam-macam. Dia tak ada apa nak bagi. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak ada apa nak bagi. Aku ada anak kecil. Ambillah anak kecil ni. Buatlah dia ni sebagai pembantu engkau, wahai Rasulullah. Memang diceritakan Anas bin Malik ni membantu Nabi. Maksudnya Nabi duduk di Madinah berapa lama? 10 tahun wafat. Jadi dia 10 tahun jadi pembantu Nabi. Nabi tak pernah marah dia sekalipun. Dia tak pernah disuruh oleh Nabi, dia buat dulu. Hebat Anas bin Malik. Kalau kita hari ni bahasa mudah dia, tolong susun kasut Nabi, tolong angkat barang, tolong itu, tolong ini, tolong ini. Itulah Anas bin Malik. Daripadanya lah jadi keturunan Imam Malik bin Anas. Imam Maliki. Kita mengaji belakang kan. Baik, ringkas. Cukup. Sekejap dia berkata, Ustaz, kami kenal sangat-sangat dah Ustaz, tak payah duk terang. Kenal lah. Tak kenalkan dia. Baik. Jadi kalau datang nak buat nama anak, Ustaz, saya dapat baby lelaki Ustaz, datang nak buat nama anak, Anas. Boleh. Payah sangat nak buat nama hari ni. Tergeliat lidah. Derwish, Patricia, apa pun kita kata payah nak sebut. Dia berkata, Ustaz, ada nama yang best-best tak? Nama sahabat berlambak. Orang perempuan, ada nama anak nama anak perempuan. Ustaz, nama perempuan tak ada ke Ustaz? Ada Fatimah, Aisyah, Asma, Maryam. Banyak nama perempuan. Jangan cari alasan. Kan? Ini buat nama tak ketahuan punca. Makna tak tahu apa. Tak tahu lah kali anak jadi bingung, kita pening. Siapa anak aku serabut. Rupanya makna tak ketahuan. Anak cari nama yang baik, insya-Allah. Baik, ringkas tuan-tuan dah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada umatku suatu zaman di mana orang yang berpegang kepada agamanya, yaitu agama Islam, laksana menggenggam bara api. Nabi sebut apa? Akan datang 1400 tahun dulu. Nabi kata hari ni zaman tu zaman kita. Kita pegang elok. Banyak hak Nabi. Nabi ni dia bagi tahu benda hak dulu, dia bagi tahu benda hak sedang, dia bagi tahu benda akan datang. Antara benda akan datang hari ni kita. Dulu Nabi dah jumpa kita tak? Tak dan. Nabi kita dah hangpa akan jumpa sekian-sekian. Akan datang benda apa lagi? Kubur. Kita masuk kubur tak lagi? Tak lagi. Nabi cerita dah. Kita sampai tak lagi alam barzakh, sampai tak mahsyar, tak sampai lagi. Nabi habaq siap dah. Di sana ada orang berpeluh macam-macam, Nabi habaq. Yang paling kita kagum dengan Nabi, bagi tahu kita betapa Nabi tak kedekun ilmu. Nabi ni tak dengki kat kita, Nabi sayang kat kita. Nabi siap cerita dalam neraka ada fulan, dalam syurga ada orang lagu ni. Sampai dalam tu Nabi habaq. Allahu akbar. Sayang tak Nabi kat kita tuan-tuan? Sayang. Kita hari ni mula menyayangi balik pada Nabi. Kasih antara kasih Nabi mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat hadis Nabi, ambil, pegang, beramal. Tanda dulu Nabi ni jasa banyak, kita berjasa balik dengan beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita tengok keterangan hadis. Kira apa tengok jam ni dah. Jam luar tu tak boleh pakai, hak luar tadi tu. Jam tu duduk ke 7 tu lah. Jenah ah. Habaq ke 9 2 jam. Siapa 2 jam tak habis-habis duduk ke 7 tu juga. Saya tengok jam sendiri lah. Okey. Ada lebih kurang setengah jam lagi. Tak lama, setengah jam ni tak lama. Tambah pula dalam majlis ilmu lagi sat ya. Lena ya. Habis ya. Cik, buat terkejut tu tanya kawan. Awak kuliah ni cepat sangat. Cik, dah Lena. Buat terkejut. Ustaz ni gelojoh lah, cepat sangat lah. Majlis ilmu memang macam tu. Kan? Tapi benda hak seronok dunia, tak terasa. 2 jam pergi shopping komplek, keluar malam. Masuk siang, keluar malam. Majlis ilmu kira nak lentok . Maklumlah bulan Ramadan syaitan diikat, nafsu digoda. Dia goda kita. Nafsu kata Lena. Kan kita pun dah kenyang dah Ustaz, kena kambing pula. Ada hak kena kari daging, ada yang tak dapat pada tak dapat sampai terlena. Subhanallah. Baik. Lalu kita tengok balik apa yang disebutkan. Yang dimaksudkan di sini ialah zaman yang sangat menggugat iman. Sehingga
Siapa sahaja yang hendak mengamalkan ajaran agamanya, ia terpaksa menghadapi kesulitan dan tantangan yang sangat hebat. Hari ini kita diuji tentang iman. Iman ni benda yang percaya. Benda asal tak ada, lepas tu ada. Nak dapat iman, mesti ada kunci dia, Islam. Orang kafir tak panggil beriman. Ada kita jumpa kawan kita, Liu, contohlah, apa kan nama tak kira lah. Dia kata, you kafir iman tak? Tak ada, kafir iman tak pernah dengar. Islam yang beriman ada. Syarat nak jadi iman, mesti Islam. Tapi jangan lupa, lawan iman, munafik. Ini dahsyat. Lawan iman nama dia, munafik. Munafik ni, dia Islam. Tapi sebaliknya, dia tak beriman pada Allah. Hati dan seluruh anggota dia. Munafik. Dia kata dia itu Islam, tapi berjudi. Dia kata dia Islam, tapi benci Islam. Contohlah, Islam apa? Islam juga, tapi munafik. Jadi syarat nak jadi munafik, kena ada Islam. Orang kafir tak ada munafik. Saya abang tadi dah. Iman tak ada, munafik tak ada. Kafir. Kekal ia kafir kecuali Allah bagi hidayah Islam. Cukup. Baik. Lalu kita hari ini zaman yang menggugat iman. Apa makna gugat iman ni? Allah Ta'ala uji iman kita. Hari ini nak main semayang tarawih, Allah uji tak? Kalau duduk rumah sewa, kawan-kawan rumah sewa. Ni nak pergi mana ni? Duduk siap-siap ni. Tarawih. Amboi. Baguslah kawan duk poli. Kita baru duk pakai kain dekat. Nondeh kain dekat alik buah boxer lepak. Tak jadi. Ada. Kita nak main majlis ilmu ni. Kawan kata nak pergi mana hari ni? Buka puasa, iftar dekat Kota Raja, atas bukit. Wah, tempat orang baik tu. Kita pun duk kata aku nak pergi. Tak baru poli kot. Kita ni contohlah, saya ambil contoh di kampung-kampung kan. Geng lepak duk ada hujung kampung. Kita nak pergi main maghrib tu. Naik motor. Member nampak, lah. Kita tak wanti kita pun kata, kita wanti bisa. Awak siapa? Pergi nak. Maghrib ni. Alah. Maghrib sini ya. Tengok. Iman cabak. Mereka pula kata, sini ada teh tarik. Teh tarik pula. Kita kena gelas tak pergi terus. Contoh. Jadi iman ni, dia nak bawa kita kepada Allah. Waktu kita nak pergi ke Allah, Allah uji kita. Banyak ujian. Nak bangun tahajud. Bangun mungkin 4 pagi, 4:30 pagi, 5 pagi. Kalau iman tu yakin ke Allah, dia jaga dan dia cari Allah. Tapi buat macam mana? Baru kahwin. Baru masa tak kahwin, kira-kira pas kahwin tu jadi ujian lah. Baru nak bangun, bini kata, bang, katil pula bunyi. Spring karat. Yalah, baru kahwin mana nak beli katil hak tilam 10,000 hak duduk lambun. Mau beli second hand dia maklum. Orang jual reject tilam, beli pila baru kahwin. Katil pun tak ada, tidur orang lantai. Kira ada tilam tebal tu kira hebat lah tu. Orang tidur lu atas tikar ya. Orang kahwin. Ada toto tu kira hebat lah tu. Ni tilam. Tilam tapi karat sikit lah. Nak bangun lelaki tu. Allah bini dengar. Ni kata, bang nak pergi mana bang? Sejuk bang. Allah. Jam sungguh lah dia ni. Kita dah banyak kali dah nak makit ni. Tak boleh. Nak makit tak boleh. Nak makit tak boleh. Lah kali azan subuh. Tahajud lepas. Nak pergi subuh ni. Duk belajar dah dulu. Sebelum bujang ni rajin mengaji. Tu saya jumpa ramai orang. Waktu bujang majlis ilmu ni penuh Waktu kahwin hilang. Yalah bini tarik telinga. Bang jangan duk pergi bang Rumah kita hujung kampung bang. Bunyi cengkrek, macam-macam bunyi. Rumah kita lah hutan bang Lagi yang abang pergi maghrib lagi, kuliah maghrib, isyak lagi, abang lambat balik. Siapa nak tambah ayang kat rumah? Tak apalah, yang macam saya abang tak pergi dah kot. Pencin. Abang pencin awal mengaji. Mula boleh anak, boleh bini. Lepas boleh anak, ujian lagi. Sebab tu dalam bab iman ni, Allah uji kita 3 benda. Yang pertama, Allah uji dengan pasangan hidup kita. Dia boleh ganggu kita. Saya ambil contoh. Kalau hari ni saya nak main sini, andai katalah isteri saya ni jenis kaki kurung, kaki ikat macam ni, tak main tau ni. Dia kata nak pergi mana pula? Pipu. 2 hari, 3 hari. Tak payah pergi. Kalau pergi, minta cerai. Mampu
Oh, kalau hak jenis tu lagi karut sampai tahap tu. Kalau pi lepas ni balik tidak luar. Oh, ugut macam-macam kita mengata payah ngak dia ni tak payah pi, dah kita tak pi. Maknanya apa? Yang pertama, pasangan hidup. Yang kedua, ujian iman kita ni anak-anak kita. Masa ada isteri, tak ada anak kan, ambu pi ke mana masjid tarawih bersama. Boleh anak seorang, dua-dua tak pergi tarawih dah, dua-dua tak pergi mengaji, dua-dua tak pergi masjid dah. Hilang. Patut mak ya, tak pergi, pak pun tak pergi. Yang mak kata apa, bang, siang kat baby ni, cik-cik kena tinggal dengan pak dah. Pula, tak pergi dah, apa pun. Lagu tu lah kita duk, mula tak duk seorang-seorang ni rajin juga. Pas ada bini, ada partner lah suami ni, tak ada mula tarik telinga kita dah. Pas ada anak, guna model anak. Anak seorang, cara seorang, main dua, cara dua. Dia kata, bang, abang ingat senang nak jaga anak dorang letih bang. Abang tak kira pergi jaga sama-sama lah. Dah kali abang tak pergi. Yang ketiga kali cabaran iman kita. Nak boleh dekat dengan Allah Ta'ala ni. Allahu Akbar. Pekerjaan kita. Kerjaya hak ada hari ni. Ganggu tak kerjaya ni? Kadang-kadang ganggu. Kita nak pergi ni. Aku nak pergi balik. Malam ni ada kuliah maghrib ni. Tapi kalau OT bagus juga. Sayang kerja. Nak overtime kawan aku tak boleh mai. Contohlah orang kerja kilang lah. Kerja ni tak ada overtime. Habis time, habis lah kan. Tak ada overtime. Sayang kan kerja. Tu yang orang. Dah balik kerja pukul 6 petang. Siap-siap pula, sambung kerja pula pukul 8 malam. Kerja ya. Sepanjang hidup jumpa di masjid mayang raya ya. Mujung ada mayang raya, tak ada mayang raya aku tak pergi terus masjid. Dia dua ya, mayang raya dengan dia mati. Lain pada tu tak nampak. Kan? Pak dia mati cari tok imam. Tok imam ke? Tanya tok siap. Siap. Ni tok imam, jom rumah saya, ayah saya ni nazak ni. Tok siap kata sat sapu kan. Tok imam tak payah sapu. Dia tak kenal tok imam dengan tok siap. Tok siap sapu panggil tok imam. Tok imam yang ke Serban panggil tok siap. Siap. Ni kotak, siap dah dah. Tak kenal. Punya dahsyat. Mai mayang raya, marah tok imam. Silap. Tok imam pergi semayang dulu, baru mayang, baru khutbah. Marah tok imam ni bodoh dia kata. Orang Jumaat baca khutbah dulu baru semayang. Ni dak mayang dulu khutbah. Tok imam ni sesat, syirik. Ambil syirik terus. Masya-Allah. Pening kepala orang jenis lagu ni. Ujian Allah uji benda ni. Jadi kita tengoklah balik. Adakah pasangan kita punca ujian kita jauh dari Allah? Ataupun anak-anak kita punca jauh dari Allah? Ataupun kejayaan kita ujian jauh daripada Allah Ta'ala? Tiga benda ni selamat. InsyaAllah kita tak ada halangan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Lalu kata Musani rahimahullah Ta'ala. Maka dikatakan, sesiapa sahaja yang hendak mengamalkan ajaran agamanya Islam terpaksa menghadapi kesulitan dan tentangan yang sangat hebat. Macam saya kata tadilah, ujian nak buat benda ni payah. Nak bangun pagi, tarik telinga, sejuk, anak, nyusu, baby, pamper semua ada. Kan? Banyak udah kedugaan kita ni. Kalau ia tidak bersungguh-sungguh, nescaya agamanya terlepas dari genggamannya. Nabi kata kalau dia tak sungguh-sungguh, mayang benda. Ada orang hari ni kerja, gaji besar, mayang jemaah dak, mayang fardu pun dak. Pasal gaji besar. Kalau dia tak sungguh-sungguh lawan dengan orang yang tak kira semayang, dan dia tak sungguh-sungguh tinggalkan pekerjaan dia yang tak dibenarkan semayang, maka dia akan kekal tak semayang selama-lamanya. Allahu Akbar. Saya jumpa di tempat saya sempat sembang dengan seorang anak muda ni, kerja pomen, mekanik. Saya baru duduk pergi bengkel tu lama dah. Tiba-tiba nampak muka baru. Saja sembang dia. Dulu kerja di mana? Dia cerita lah sekian-sekian. Macam mana boleh tukar main sini? Oh, dia terpayah bang. Dulu sana, toke, jemaah tak ada. Berapa tahun? Dan berapa tahun enggak dia tak? Dia rasa dia mula dah. Orang rupanya tuan-tuan, bila tinggal ibadat dengan Allah, semayang tak, Allah akan bagi sendiri rasa serabut dalam diri dia. Dia rasa, aku ni bersepa, duit gaji aku banyak tapi tak cukup. Dia kata bersepa, aku jadi keluarga aku masalah. Rupa-rupanya tak jaga solat. Dia berhenti, dapat bos baru ni, Alhamdulillah, hari Jumaat, sekarang hari. Maksud dia, lepas Jumaat, baru main kerja. Maksudnya Jumaat tu confirm, dia tiap minggu semayang. Dia dah mula jaga Allah balik. Waktu tu gaji tak tinggi mana pun, tetap merasa tenang hidup. Jaga Allah. Kalau tak sungguh-sungguh,
Kalau dia tak sungguh-sungguh nak berhenti cari kerja lain, maka dia kekal lagu tu lah. Agama ni Nabi kata apa? Ibarat pegang bara api. Di akhir zaman ni, ada orang tak sanggup pegang bara api. Tak payah kata bara api lah ustaz. Dalam doa ni, wa qina adzabanna, minta jauh dari api neraka. Kelak-kelak api duduk tang mulut. Allah. Contoh, gelak maklum benda kata, yes, suamiku kalau ada ni best ni. Memang dia kena. Contoh, bara api tu kan sak mana pun jemputnya. Telan tak? Genggam tak? Dia tendang lagu tu. Kan? Kalau isap rokok den, dia pegang lagu ni. Dia buat ni. Dia jentik. Kan? Kalau rokok skrip, dia pegang lagu ni. Dia petik. Dia petik kau tu. Kan? Kadang-kadang dia buat ni. Ni hak skrip. Turun lah kawan tu. Kalau rokok den, dia jentik. Ting, ting, ting. Kawan tu itu. Tapi main tengah hujung kali, dia kata apa? Mujuk hang panas, dia kata. Hai, sip baik hang panas. Buang lah. Akhir zaman Nabi kata, pegang agama Islam ni macam pegang bara api. Panas tak? Panas. Tapi tetap tak lepas. Orang kata, tak payahlah pakai-pakai tudung-tudung yang labu-labu macam tu. Tak trend lah. Tengok. Aduh, trend pula. Aku semua pakai macam ni. Tudung yang macam ni. Contohlah, kita bagi contoh. Kan? Labu, tutup. Oh, kira Allah jalan orang tengok tu sampai bau ni. Alah, orang tak pakai dah lah ni. Orang pakai lah ni tudung yang macam mana? Alah, boleh pakai juga. Tapi yang macam ni, yang boleh dah. Yang siapa sarang gitu kan. Lah trend. Mujur kain telekung tak ada lagu tu maklum. Kalau ada jenuh. Kain telekung nasib baik rapat ya. Dia kata aku benci lah kain ni. Ketat lah. Cik tak pergi kelak-kelak buka kain telekung. Cik kembang balik. Dulu ni orang pakai tudung ibu. Dia embuih ke ni ya. Dia nak betulkan dia punya tajam dia tu. Kan? Lah kiri kanan. Serupa untuk bomo. Orang taham siapa ni? Tahulah aku lama-lama jadi macam pening. Kan? Ni orang selalu zikir lah kiri kanan. Dia ambil pening. Kan? Subhanallah. Contoh. Saya kan suka bagi contoh. Nah. Biasa orang macam ni lah. Tengok yang terbaru ni kan. Zaman sekarang ni zaman orang suka kayuh basikal. Tak pakai ini tak seksi. Cewa. Kena seksi baru boleh kayuh. Kita kata tak payah seksi pun tak apa. Pakai je sulak longgak sikit je pun. Baju kan ketat sangat. Tak kita payah angin. Potong angin. Lawan kayuh ngak. Hak ketat tu ponti awal. Hak tak ketat jauh pergi. Maknanya apa? Kalau kita terlalu ikutkan dunia hari ni, kita sanggup tinggalkan syariat Islam. Orang perempuan pun sama lah. Kayuh ni, aduh. Sebab tu saya tak suka kayuh. Kan, kalau kayuh konvoi, saya kayuh lambat. Orang perempuan kan lambat juga. Saya duduk belakang orang perempuan, lagi lambat. Allah, rezeki, ya Allah. Nikmat dunia. Dunia buka celik ada. Apa lagu tu? Kali tak mau kayuh. Konvoi pun saya tak suka konvoi dengan geng perempuan. Salah kita duduk belakang dia nak menonggek larat nak ikut dia. Patut tak potong, dia duduk panggil. Cik suruh cepat. Kita pun tak apa, jaga dia. Cik ikut dia. Allah. Letih. Buat macam mana trend sungguh ya Allah. Hari ni orang suka ikut sungguh. Depa kata tak pakai ketat Ustaz, kayuh tak laju. Tak pakai baju pun kayuh boleh Nang git tabak tu tak kayuh, tak pakai baju terus. Telanjang bulat pergi kayuh ngok. Lagi angin tak ada. Sejuk hijau aircon. Kan? Jagalah kita ni. Baik. Lalu dikatakan pula kalau ia tidak bersungguh-sungguh nescaya agamanya terlepas dari genggamannya. Ini adalah disebabkan oleh keadaan di sekelilingnya yang tidak membantu untuk ia menunaikan kewajipan agamanya. Ini sebab kelilingnya. Kalau kawan suka pakai minyak wangi, maka wangilah ia. Kalau kawan ni suka duk bawa cerita buruk orang, lama-lama dia pun suka bawa cerita buruk orang. Sebab tu Ustaz Azhan, Kak Syim terbaik. Pilih tempat yang bagi saya akhir zaman ni tempat yang terbaik untuk memelihara anak-anak. Betul? Saya abang betul nak.
Kalau kita duduk di bandar hari ni, bahasa budak bandar hari ni tak sakit telinga. Budak bandar punya bahasa lah ni. Haram tu biasa kan. Dengan pak dia pun boleh kata haram. Pak dia kata ni, lambat dengan ni hawat, lambat dengan haram gua. Oh, dia marah dengan pak pun boleh haram, dengan orang luar yang kata. Saya duduk sempat lah dalam portal duduk di pekan Pala Batah. Anak dia satu duduk balik mai bahasa baru. Apa siapa duduk ajak ni keram tu. Lah bahasa hak kita tak sedap dengar lah bahasa mudah dia. Hak tu, hak ni kita kata kui pelik ni. Rupa-rupanya saya sempat rujuk dengan Ustaz Wadi. Ustaz Wadi kata jalan terbaik antaranya kita duduk agak berjauh dengan orang, tetapi anak-anak tu dipelihara dengan suasana yang baik. Akhir zaman. Kalau ingat sirah Nabi, Nabi pun tak membesar di Mekah. Tak? Nabi besar dengan Halimatus Sa'diyah, ibu susuan. Pasal suasana sosial tu dia kait dengan anak kecil tu, baikkah dia ataupun tidak baik ke arah ke depannya. Baik. Lalu dikatakan pula bahkan apa yang ada di sekelilingnya mendorong untuk membuat kemaksiatan dan perkara-perkara yang dapat meruntuhkan akidah dan keimanan atau paling kurang menyebabkan kefasikan. Sekeliling inilah yang punca. Tengoklah. Batu kita, anak-anak ke, adik-adik kita ke, kena kenal dengan kawan-kawan dia juga. Hari ni budak tak keluar rumah maklum. Tapi dalam bilik, macam-macam kawan dia. Kawan yang jenis rambut sengit, rambut terpacak, rambut tak ada, semua ada. Kita tak tahu dulu. Dulu ni, kalau tak keluar rumah, tak keluar. Lepas tu Piramli guna istilah mengetuk botol. Panggil kawan. Kering, kering, kering. Kawan tu keluar muka. Tak, buka tingkap. Lah tak payah kering, kering, kering. Silent je. Hai, awak apa? Jom Skype. Duduk jauh tapi dekat. Mula-mula awak pakai apa tu? Telekung ke? Cik tanya kan. Nyampah dekat. Awak ni memang suka semayang ke? Yalah dah baru lepas solat maghrib, mestilah solat. Awak pakai telekung tak apa cantik lah macam awak pakai tudung yang waktu awak pergi kerja. Macam mana tudung kecil tu? Ya kecil cantik. Tapi hari ni kalau awak tak pakai tudung lagi cantik. Tengok wajah punya bahasa. Lah kali tak pakai tudung. Hak pakai tudung mula pakai telekung elok. Awak buka lah sekali dengan saya je. Janji. Janji. Ambil hang. Buka. Ya rambut awak ni kerinting lah. Macam model. Memang ayah macam model. Seronok. Tu dia. Mau ayah duk ingat, duk wirid. Subhanallah. Tengok. Masya Allah. Itu baru cerita kepala nah. Ni baru cerita kepala rambut. Hari ni zaman yang tak mustahil satu badan boleh bagi ke orang lagu tu ya. Nauzubillah min dzalik. Jaga-jaga nah. Lepas tu nak jaga seorang anak hari ni payah daripada dulu jaga 10 orang anak. Lah seorang ya anak, tapi pening kepala. Kita dah ingat dia tidur dah, rupanya buat benda lain. Lah cakap, mak pak lah ni, duduk di atas, duduk di bawah ke, duduk di atas kan bilik jauh kita. Dia masuk ke tingkap. Lah tingkap senang. Buka lompat mudah ya. Allahu Akbar. Ni sekeliling ni. Nah, saya dengar antara bahasa yang budak-budak di tempat saya tu sembang macam mana. Dia panggil kawan dia apa? Weh bodoh, maisak bodoh. Bodoh lah panggil. Saya kata hampa mampu lah. Panggil lah cerdik kat dia. Lama-lama bodoh kawan tu. Hak seorang ni pula budak ni. Mu'alaf. Masuk Islam. Dia kata kawan dia apa? Weh, dulu kapiak. Tu dia lah. Mengata aku tu ya. Saya kata apalah. Tak ada langsung. Subhanallah. Tak tahulah. Kita ni kena tengok sekeliling ni penting. Kawan-kawan kita. Kawan Facebook kita pun kena kenal ke. Ni kawan Facebook hari-hari maki-maki. Unfriend lah jenis ni. Serabut nak tengok. Kan? Carilah kawan Facebook yang pagi-pagi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik-baik dah. Ni awal pagi-pagi mengata ke orang dah. Ni kadang-kadang kita pun lalu menyakit lah. Kan? Kawan tu bulu hidung jatuh pun cerita. Kita lama-lama cerita tak? Bulu hidung ku pun jatuh juga. Kawan lah tu. Berjangkit habis. Kan? Bulan puasa. Bawa makwa naik motor. Pergi bazar Ramadan. Update no. Rasa bahagialah hari ni ditemani kekasih hati.
Kahwin dah lagi, gatal nak mampu. Sambil-sambil duk membeli tu, laki tu duk bayar. Ya Allah, kalau betul dia jodoh aku, jodohkanlah ya Allah. Baiknya pemurahnya. Geli ya Allah oi. Subhanallah. Adakah yang buat macam ni? Dia makan duk gelak macam betul nak tolak hang aku ni. Aku lah ni. Ustaz macam mana tahu aku macam ni? Malu aku. Tak tahu lah. Kan? Saja nak tengok. Ada ke tak? Tak tahu lah. Saya duk cerita ke orang lain ni bangga pula. Aku lah tu. Ustaz tu kenal aku. Lah. Orang tahu tak elok pun seronok juga. La ilaha illallah. Baik. Lalu dikatakan ini bermaksud, ini juga bermaksud bahawa orang Islam terjepit dalam melaksanakan tuntutan agamanya. Orang Islam hari ini nak buat benda baik, kalau tak bersungguh-sungguh, akhirnya tak jadi. Nak pergi umrah ni, contohlah nak. Dah isi dah, nama semua, bayar deposit dah. Tiba-tiba kawan jabat jenis hentam. Hang nak pergi umrah. Weh, bahaya kalau pergi umrah. Hang dah sama jahat dengan kami. Hang pergi sana nanti, tak tahulah. Hang punya aib hang, Allah buka semua. Tu dia lah, kawan tu dah nak minta balik telefon travel. Weh, saya tak mau pergi ya. Saya nak balik. Siapa? Kawan-kawan gempak, dosa banyak kantui. Allah tak pergi. La ilaha illallah. Patutnya, yang berdosa lagi kena pergi. Tempat tu, mustajab doa. Minta, tapi tak mau. Sama macam orang jumpa Ramadan, tak suka. Padahal Ramadan ni kita sukalah, kita orang berdosa, Allah nak ampun dosa. Tak mau aku Ramadan ni, benci ya Ramadan ni. Awak, tak, membuatkan aku jadi letih. Aku meluat Ramadan ni, cepat habis. Lah, cepat sikit pun habis. Bukan boleh pusing macam kompas tu, kerak. Dia biar berjalan sendiri. Tapi hari ni cepat lah tuan-tuan, sedap-sedap malam 20 lah. Baru dah puasa jam 1, 2, 3 20 dah. Yang minat raya untunglah, cepatnya berlalu. Lah ni kuih samprit tak nenah, mau ada parking atas meja. Siap beli rak baru, rak kuih raya. Terpawai bekas kuih raya, beli siap dah. Ketupat order 5 kilo. Order dah, lemang-lemang apa ni order dah. Serunding order post dari Kelantan. Dia parking. Beli banyak dah ni. Tapi sebut ibadat ujung Ramadan makin kurang. Allahu Akbar. Sayang nak. Kita hari ni Allah uji sikit lah. Allah uji dengan kawan kita upload Facebook. Sedapnya kuih raya di sini. Terus tak pergi tarawih beli cari kuih raya. Senang lah kawan kita buh gambar kuih raya ya. Kita dah tinggal dia dah. Sat lah. Kawan kita kata, mai beli baju raya di sini. Cantik-cantik lawa. Kita sanggup pergi beli. Pasal apa? Di situ banyak artis-artis beli. Orang-orang model-model beli pakaian ketat-ketat. Kita tertarik dengan kawan kita punya cara, kita pun beli. Asal longgar, akhirnya ketat. Menampakkan tubuh badan. Alhamdulillah. Pakaian terbaik kita bila? Orang perempuan. Pakaian lah ni ya, pakai telekung ni, pakaian terbaik maklum. Boleh tak biar kerja pakai telekung? Gila dia tahu ustaz ni suruh kerja pakai telekung. Bukan. Kita mati nanti, tutup macam ni, putih belaka. Ada merah tak kain kapan? Contoh. Ada hitam tak kain kapan? Tak ada. Putih belaka. Tak ada renda-renda nah. Renda-renda tak ada. Bunga-bunga pun tak ada. Nah contoh ya nak. Dia nak bagi dekat dengan orang, kena sebut orang tu, baru dia syok. Ni kalau main ustaz tu tegak tengok meja. Ustaz tu tak best, ustaz tengok air pun. Dia kata. Tengok lagi dia seronok pula. Kan? Hari ni dakwah macam-macam, kena belajar skill dakwah. Kalau duk main rapat meja aku ni, dia kata, balik dulu lah. Kan? Hari ni nak kena tengok keliling ni. Pak Long steady kan. Macam raja kan. Nak sama naik dengan saya. Sekejap bagi mic kat Pak Long pula cara 5 minit. Lawak Pak Long nak sajaklah. Tapi Pak Long terasa pula. Tak tengok dia pula kan. Allahu Akbar. Lalu dikatakan tuan-tuan muslimat dirahmati Allah yang terakhirnya, kita ada baki sikit lagi. Jadi kita nak bawa tarawih pula. Berapa sini? 20 rakaat. Ke 30? 30. Satu juzu boleh tak? Allah Ustaz angkat takbir kami lari. Kunci pintu rapat-rapat lagi, buh rantai. Kan? Tutup kipas pula bagi panas lagi, mayang lama-lama. Kan? Silat-silat saya lari dulu. Sujud Tok Imam tak angkat takbir pun siapa? Tok Imam hilang dah.
Lalu yang terakhirnya kata musannif, di samping tidak mendapat kemudahan yang sewajarnya. Hari ini nak buat ibadat mestilah dengan keimanan yang kuat bersungguh-sungguh. Nak buat benda baik, kalau tak kuat tak buat. Ada orang dulu tak pakai tudung. Hari ini Allah bagi pakai tudung. Dah okey dah. Sebab tu saya kata, nak buat ibadat, nak semayang, senang tak? Senang. Tapi nak jaga semayang, payah. Nak istiqamah kekal semayang tu payah. Nak pakai tudung, orang tak pakai tudung, nak pakai tudung senang tak? Senang pakai. Tapi nak istiqamah pakai tudung, payah. Nak pakai tutup aurat tu, senang tak hari ni? Senang. Tapi nak kekal tutup aurat tu, payah. Buat jahat. Nak tinggal senang tak? Senang ya. Nak kekal tinggal senang tak? Payah. Hari ni tak kata ke orang. Hang boleh tak kata ke orang sehari? Boleh? Aku tak mau kata ke orang. Esok kata balik. Hang boleh tak buat benda tu? Boleh? Hari ni aku tak buat. Okey, confirm. Esok buat balik. Sebab tu kita ni bukan mencari satu perubahan sahaja, kita nak kekal istiqamah. Istiqamah itu bawa sampai akhir hayat kita. Boleh nak ibu-ibu nak? Tak maaf lah, saya tak boleh cakap panjang lagi. Memandangkan saya tengok dari tadi ramai, makin kurang, lagi panjang hilang terus. Tapi saya memandangkan, saya faham, dimaklumkan tadi, ada yang datang dari Keruh, jauh, dia balik dulu tak apa. Kita doakan jalanan mereka. Tapi ni dekat-dekat belakang ni, ada yang duduk belakang tu, ada belakang hutan tu seorang. Duduk atas tu 3 orang. Mau duduk lautan belakang ni, hari ni nampak berseri belakang. Kan? Bukan senang main duduk lautan ni. Jarang-jarang orang naik hutan main mengaji. Selalu orang dengar hutan ni tempat hikingnya. Ni bukan hiking. Ni menuntut ilmu. Solat berjamaah. Jadi insya-Allah saya kira cukuplah sekadar itu dahulu. Saya mohon maaf banyak-banyak terkasar bahasa, segi suara dan sebagainya. Tuan-tuan, saya mohon tuan-tuan datang di Kota Raja ni, teruskanlah cari jalan untuk infak, cari jalan untuk membantu Kota Raja ni. Saya bersama dengan sahabat kekanda saya Ustaz Azhar ni lama dah. Kurang lebih 5-6 tahun ke atas lah, lebih kurang lama lah. Covid saja pun kat 3 tahun dah. Belum tu dah kenal dah, lama lah. Tahu usaha dia fikir. Macam mana fikir nak panggil orang ni, nak panggil orang ni, nak panggil orang ni, nak bayar ke orang ni. Semua pakai, bukan pakai ayat liok je. Saya main sini pun, bukan rasa nak kencing, buka stesen bekas minyak tu kencing, gitu penuh dah. Pergi stesen minyak, bayar dekat kaunter dia, baru bayar. Jadi semua benda hari ni memerlukan kewangan. Jadi adalah tabung yang disediakan. Dan satu lagi dalam masa yang sama, sajalah saya ni teringat balik dalam bonek saya tu adalah 1-2 barang saja. Saya bawa mail lah juga malam ni. Sepatutnya nak bawa untuk orang KL. Saya nak pergi KL esok 2 malam di sana. Jadi saya bawa lah antaranya hari ni minyak zaitun. Minyak zaitun ni bukan minyak makan lah, bukan minyak minum, tapi minyak ni dijadikan minyak angin. Kok-kok lah siapa berhajat, yang geng-geng tiang, sakit pinggang ke, sakit lutut ke, al-maklum lah. Kita ni kadang-kadang biasalah duduk tani sikit lengah, duduk tani lengah, tengkok lengah, ustaz kami lengah banyak. Jadi pengalaman saya bawa benda ni, ramai sahabat-sahabat saya duduk beli. Tenyeh ya, tak mana sakit pinggang ke, tenyeh, tak payah urut, tenyeh ya. Dan minyak zaitun ni dijadikan minyak terapi, minyak ni. Tak mana rasa lutut ke. Kan saya nak sembahyang tarawih 30 rakaat pula. Okeylah, saya buat macam nilah. Kita sembahyang 20 rakaat 4 minit, boleh tak? Ada orang buat hari ni 4 minit 20 rakaat, tak gila. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi pom, tak tahu Allah Akbar, Allah Akbar. Dia Saya ingat kalau ada sakit jantung, Ustaz Zahan korek dia siap kubur tadi, dah hanyut buh kali. Kalau 10 orang, buh sumbat kali terus. Nah, kokoklah siapa berhajat adalah di belakang sana tu dengan RM13 saja kokok berhajat. Saya nak naik KL ni, mana nak tahu kokok ada tuan beli seruan sikit, ringan sikit kereta saya nak naik turun menara kan. Dan naik ke atas lagi. Ni berat sikit ni, ada berat. Yang kedua untuk ibu-ibu sajalah, tengok ibu-ibu ni istiqamah, alhamdulillah. Makasihlah kak-kak semua yang istiqamah. Saya adalah oleh-oleh sikit untuk kakak-kakak ni. Adalah hari ni saya bawa stokin solat, stokin boleh pakai dalam tarawih, boleh pakai untuk hari raya nanti. Ingat hari raya nanti saya nak pesan, kita raya-raya jangan sampai kita tak jaga ikhtilat hubungan lelaki perempuan. Ada orang hari ni
Mak penakan mai punya seronok nak melayan. Mai lontong, selok kita ni aurat belaka. Punya seronok mai nasi daging angkat keng sampai betih. Jaga aurat belaka. Ada orang hari ni seronok sangat sampai lupa dosa pahala. Jadi hari ni cuma saya nak sebut ke orang perempuan, saya bawa stokin ni, saya niat hari ni stokin ni semuanya untuk hak muslimah hak mai ni semua free sahaja untuk orang perempuan. Sat lagi mai kat saya sat lagi, maka ambil lah abang ustaz nak stokin free. Saya pun lupa nak maklum di akhirnya adalah stokin ini free size sahaja. Ana kalau rajab nanti insya-Allah lah bolehlah dapat kata ya ana free size sahaja. Ana tapi nilai RM10 ya. Tak mahal pun RM10. Ana boleh nak tutup aurat kita kaki. Ada warna hitam, ada warna kukuh, dua warna sahaja. Bolehlah di luar tu nanti nah. Bolehlah kena jumpa dengan dua orang sahabat saya ke apa, RM13 dengan RM10 sahaja. Wallahu a'lam, saya kira cukup saya dahulu. Yang baik semua daripada Allah, yang lemah yang kurang kelemahan saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak kasar bahasa melawak bergurau semua nah. Saya minta semua yang saya sebut-sebut, yang tunjuk-tunjuk tu tak ada niat nak berjatuhkan, semua niat nak menjaga kita ni sama-sama kita lah silaturahim. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Tasbih kafurah dan salatul ang. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.